Itu kita sebut hadis berkenaan dengan Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahrul ummati. Hadis itu hadis maudhu. Maudhu dibincangkan oleh At-Tabari. At-Tabari membincangkan dengan panjang lebar hadis maudhu, hadis palsu. Jadi kita belajar hadis di sini kita hati-hati. Hadis itu hadis palsu. Itu satu. Macam mana buat dengan amalan tuan-tuan dan puan? Sebelum ini kita hantar kepada TV3. Sebab bila masuk Ramadan ini IQ kami hantar kepada TV3 berkenaan dengan hadis solat tarawih yang malam 1, malam 2, malam 3 tu kan, sampai malam 30. Okey? Kita ada hantar kepada TV3 dan selepas tu alhamdulillah sekarang ni kita jarang dengar lah. Kita jarang dengar. Okay, hadis itu hadis palsu. Kita belajar hadis di sini tuan-tuan, kita kena hati-hati sebab Nabi bagi amalan berkenaan dengan periwayatan hadis daripada dia ini. Okay, sebab kata-kata Nabi tak sama dengan kata-kata orang lain. Kata-kata orang lain pun tuan-tuan, kalau saya sebut Kamal kata apa-apa, dia boleh saya saman dengan dia mahkamah. Kan, Nabi berlaku politik orang saman dulu kan. Kata-kata dia, dia tak kata orang kata. Tapi kata-kata Rasulullah SAW lebih berat. Sebab kata-kata Rasulullah merupakan sumber hukum. Jadi kalau kita sebut macam terlepas tak sedap saya, ada orang tanya berkenaan dengan sebelum mula puasa kena minta ampun, suami isteri kena minta ampun. Hadis palsu, tapi dia ada satu hukum. Walaupun sunat, tapi dia ada satu hukum. Jadi tak boleh tuan. Kita tak boleh nak berhukum dengan benda yang bukan datang daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bahaya dia tu. Bahaya dia. Jadi satu hukum. Okey? Tak boleh. Dan hadis tadi, hadis berkenaan dengan Rajab bulan Allah, Sya'ban bulanku, Ramadan bulan umat itu juga hadis maudhu. At-Tabari membincangkan dan juga Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam fatwa Mu'asarah juga bincangkan. Dia kata hadis itu hadis munkar. Hadis munkar satu lagi nama kepada hadis maudhu, hadis palsu. Kita sebut ni tuan-tuan sebab ada orang bila kita bincang dari hadis solat tarawih, fadilat solat tarawih setiap malam tu, dia tu tuan-tuan, dia bukan saja sebut berkenaan dengan kata-kata Nabi. Kalau tuan-tuan tengok malam ke-30 tu, kononnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, lagi bahaya. Benda-benda macam tu. Dan juga saya sebut dah sebelum ini malam mana? Malam 13 ya, malam berapa dah. Kan? Kelebihan solat tarawih malam tu kita dapat pahala segala rasul. Dengar bunyi pun pelik dah. Itu kita sebut salah satu tanda hadis palsu ialah benda kecil, amalan kecil tapi ganjaran dia hebat. Bukan dengan ganjaran. Satu malam pahala segala rasul. Maknanya Nabi Muhammad kalah kita. Dia satu Nabi lah. Kita sembahyang malam tu segala rasul. Kalau 2 kali Ramadan tuan bayang kan, 2 kali sekalian. Okey. Mengawallah. Okey. Jadi benda-benda ni kita kena hindarkan. Okey, kita kena ingatkan. Okey. Alhamdulillah bila kita hantar dekat TV3 sekarang ni dah perlu. Sekarang ni kita dah hantar juga hadis berkenaan dengan tadi Rajab bulan Allah sebut tu kita dah hantar. Okey, tapi kadang-kadang dalam surah Allah ada lagi hadis itu kadang-kadang dalam ceramah pun orang sebut. Hadis bahaya benda-benda. Okey, tuan-tuan dan puan, itu ayat terakhir last sekali berkenaan dengan Ramadan di dalam Al-Quran Al-Karim ayat 187 surah Al-Baqarah. Sahur ni tuan-tuan, jadi saya nak sebut berkenaan dengan sahur ni. Kalau tuan-tuan bangun 12 malam dia tak dapat sahur. Sahur ini dia jadi sahur yang Nabi sebut tadi tu. Waktu itu. Yang bukan Nabi sebut, Zaid bin Thabit sebut tadi. Waktu itu bukan waktu sahur. Jadi kalau tuan-tuan kata saya bangkit 12 malam, tuan-tuan tak dapat sahur.
sahur. Saya rasa benda ni sebab sahur ini sangat utama. Dan saya pernah membaca satu tulisan seorang doktor, dia tulis berkenaan dengan sahur ini. Saya tak tahulah, tapi di sekolah tuan-tuan, budak-budak yang belajar di sekolah, kami selalu nasihatkan supaya sebelum pergi sekolah makan. Sebab otak ni dia memerlukan benda tu. Jadi di dalam Islam ni juga benda yang sama. Tuhan suruh kita makan sahur. Nabi galakkan kita makan sahur. Jadi kita makan sahur. Dan kita galakkan juga anak-anak kita makan sahur. Itu satu. Satu lagi berkenaan dengan puasa. Tadi kita sebut berkenaan dengan membaca Al-Quran Al-Karim. Saya nak sebut di sini, saya rasa di sini semua orang boleh baca Quran. Alhamdulillah. Tapi saya ada beberapa orang sahabat tuan dalam kuliah kami di sana. Semangat Islam memang baik, alhamdulillah. Okey, tapi malam baca Quran tak apa boleh. Saya nak kita pesan sesama kita, jangan malu belajar membaca Quran. Bagi boleh baca tuan-tuan. Bagi boleh baca. Kalau jumpa sahabat-sahabat kita yang tak boleh baca, galakkan dia supaya bagi boleh baca. Boleh baca. Okey. Dan Al-Quran Karim ini tuan-tuan, dia kena kerap baca baru lancar. Orang yang lancar tuan-tuan, kalau dia tak kerap baca, kadang-kadang dia bila mula baca balik tak apa-apanya juga. Okey, Quran ini kita kena baca. Bila orang baca kita kena dengar, Nabi sebut. Okey. Bila orang baca kita kena dengar ni adalah khaedah satu lagi kita nak nasihatkan. Kalau tuan-tuan pasang kaset Quran dalam kereta, kalau tuan-tuan dengan isteri tuan-tuan nak dengar, kalau nak sembang, tutup. Sebab Tuhan sebut dalam Quran, bila orang baca, bila ada bacaan Al-Quran, kita ansitu, kita kena dengar. Sebab itu para ulama membincangkan berkenaan, para ulama fiqh membincangkan berkenaan dengan imam baca ayat, kita baca Fatihah atau tidak. Sehingga sampai keadaan ada para ulama yang mengatakan bahawa cukup dengan Fatihah imam. Sebab apa? Sebab dalam Quran, bila orang baca Quran kita kena dengar. Jadi macam dalam solat pun ada ulama yang berpendapat kita tak perlu habiskan Fatihah, dengar baca Quran. Tambah pula kita bukan dalam solat. Tapi kalau tuan-tuan nak sembang, baru nikah banyak budak lagi nak sembang, tutup je. Kalau yang dah lama ada kami ni, tuan-tuan sungguh tuan-tuan, kalau saya kadang-kadang bawa kereta, dan saya tengok kalau yang berhenti kat lampu syarat, sembang kan, itu tak kahwin lagi lah. Kalau yang kahwin dah, lampu syarat, suami tengok sini, kita sembang. Yang sembang tu dia tak nikah ni. Ya alhamdulillah, insyaAllah tuan-tuan dan puan semua bahagia. Jadi Quran kena baca, kena dengar. Bila orang baca kena dengar. Lepas tu kita kena faham, makna. Sebab tu kita galakkan orang buat tazkirah supaya sekurang-kurangnya imam baca, ada ustaz yang menerangkan apa baca imam. Dan kita galakkan juga, bukan sekadar qul huwallah ada, bukan qul huwallah tak baik, tapi bacalah ayat-ayat yang lain supaya orang tahu apa yang ada dalam Quran, orang faham maknanya. Okay? Alhamdulillah sekarang ni ramai ada orang yang buat tazkirah. Cuma tazkirah ni janganlah masuk bab-bab yang memecah belah kan. Kita nak supaya bulan Ramadan ni lah kita bersatu. Terutama lah, bulan lain pun bersatu, tapi terutama bulan Ramadan ni lah kan. Kadang-kadang tu benda-benda yang spekulasi tak perlu lah. Okay? Kita sebut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pasti dalam Al-Quran Al-Karim. Itu satu, kita kena faham makna, kita kena baca, kita kena dengar. Apa lagi? Tanggungjawab Al-Quran. Kita kena hafal. Kalau siapa boleh hafal, hafal lah. Okay? Siapa yang boleh hafal, hafal. Dan tuan-tuan dan perempuan, umur saya ni umur susah hafal. Tadi tuan-tuan dan perempuan yang muda ni, masa ni dah nak hafal. Besok dah sampai umur nak masuk 42 ni, mula